Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan anda semua dalam keadaan sihat, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah, hari ini adalah 1 Ramadan. So, kita bersyukurlah kepada Allah sebab kita berkesempatan untuk bertemu Ramadan. So, isilah bulan Ramadan ini dengan perkara-perkara yang mendatangkan pahala kepada kita lah untuk bekalan kita di akhir, insyaAllah. Okay, hari ini saya akan teruskan berkaitan dengan ini adalah tajuk Itijah Mubasyirah, iaitu tajuk yang ketiga. Ini adalah muqarrar tingkatan 3 KSSM. Okey, terus kepada jumlah. Okey. Jumlah ni adalah jumlah ismiah. Sebab apa saya kata jumlah ismiah? Sebab dia bermula dengan kata kata isim, iaitu hiya kategori adalah kalimah isim. Domir adalah kategori isim. Okey. Hiya tarkabu as-sayyarata al-jadidata fi syarih. Okey, ini ada dalam buku teks lah. Okey. Okey, dia punya jumlah. Ini berkait dalam jumal. Okey, hiya tarkibu as-sayyarata al-jadidata fi syarih. Okey, dalam yang muqarrar untuk bahagian jumal ni dia ada hiya, huma dengan hunna. Jumlah dia semua berkaitan dengan hiya, huma dengan hunna. Hiya untuk mufrad muannas, huma boleh muzakkar muannas, hunna untuk jamak untuk muannas. Okey. Maka apabila bermula dengan jumlah ismiah maka fi'il ni akan ikut. Hiya tarkibu as-sayyarata al-jadidata fi syarih. Okey, hiya tarkibu tashkil dhammah. Sebab apa tashkil dhammah? Sebab dia dalam keadaan marfu'. Maka dia pun tidak didatangi oleh amil nasab ataupun amil jazam. Maka secara otomatik dia akan jadi marfu' dan dia duduk tempat khabar. Jumlah ismiah akan bertemu dengan mubtada' khabar. Okey. Jadi di sini dalam keadaan marfu' ada sini fi'il, ada fa'il. Okey, fa'il dia ta yang kembali kepada di sini. Okey. Ta tu kembali kepada hiya. Okey. As-sayyarata tashkil fathah, tashkil fathah. Okey, ni duduk dalam keadaan ni adalah tarakib. Tarakib apa ni? Tarakib na'ti. Tarakib na'ti. Okey, apabila tarakib na'ti, maka secara otomatik apabila kita belajar masa pelajaran sebelum ni, okey, tengok dia akan sama daripada sudut alif lam. Okey, yang pertama. Yang kedua dalam keadaan tashkil yang sama, dalam keadaan mansub. Sebab apa dia mansub dengan fathah? Kan saya dah ajar bahagian i'rab. Okey, bahagian mansub. Okey, ni apabila fi'il fa'il maka dia duduk tempat mansub. Sayyarah atau tarakib ni duduk tempat mansub. Okey, apabila tempat mansub, sekarang ni dia masuk dengan fathah. Sebab apa masuk dengan fathah? Sebab kalimat ni adalah kalimat isim mufrad. Boleh? Okey. Maka sini masuk dengan fathah. Yang pertama, yang kedua. Okey. Seterusnya yang ketiga, dalam keadaan muannas. Okey, ini yang ketiga. Maka sayyarata ada tamarbutah al-jadi kata. Apabila soalan datang kepada as-sayyarata. As-sayyarata al-jadi. Hadza sahih atau ghairu sahih? Okey, kalimat ni sahih atau ghairu sahih? As-sayyarata, contoh hiya tarkabu as-sayyarata al-jadida. Sayyarata al-jadida. Okey, betul tak tarakib ni? Ini tarakib na'ti. Adakah dia betul? Betul. Sayyarata al-jadida. Okay, apabila dia ni ada tamarbutah, maka sini wajib ada tamarbutah. Tashkil pun masih sama. Sebab dia adalah isim mufrad. Okey, boleh? Okey. Okey, pertama ada alif lam, yang kedua mansub, yang ketiga adalah ada tamarbutah menunjukkan perempuan, yang kedua adalah dia itu sebagai mufrad. Satulah. Satu. Yang sayyarah ni satu, ini pun satu. Kalau dia banyak, saya letak kat sini. As-sayyarat. As-sayyarata al-jadi. Contoh, mustahil lah. Tapi saya nak beri contoh je lah. Okay, as-sayyarati. Sebab dia dua tuan mansub. As-sayyarati al-jadi.
al-jadidati. Okey. Sekarang ni dia kalau sini jamak untuk muannas, maka kata sifat juga jamak untuk muannas. Boleh? Nampak tak? Okey. Dia jamak muannas. Maka dia kena samalah. Okey, maka apabila masuk dengan jamak muannas salim masuk dengan kasrah. Okey, sebelum kita baca i'rab bahagian masuk. Okey. Boleh? Okey. Sebab soalan akan keluar bahagian tasheh, iaitu membetulkan kalimat yang ghairi sahih fi jumal. Maka secara automatik pelajar kena kena perhatikan satu perkataan demi perkataan apa yang salah. Okay, kebiasaan kesalahan adalah berkaitan dengan huruf ataupun tashkil. Contoh saya akan bagi hiya tarkabu as-sayyarata al-jadidati. Tu jadidati ghairi sahih lah. Okey. Maka ataupun satu yang tak ada aslam ataupun yang tak ada aslam, maka pelajar kena perhatikan daripada yang mula sampai yang akhir. Itu bahagian tasheh. Okey, tasheh adakala apabila ada juga soalan yang terbuka ataupun soalan yang sudah di highlightkan mana yang perlu dibetulkan. Okey. Maka apabila soalan terbuka, so pelajar kena tengok satu persatu perkataan. Takut pada perkataan tu ada kesalahan tashkil ataupun bahagian huruf ataupun bahagian i'rab. Okey, boleh. Okey, fi syari'i. Okey, fi syari'i pada huruf jar tashkil kasrah. Okey. Ataupun soalan cikgu ada baca ni. Fi syari' ditambahkan sebagai tarakib na'ti muzdahimah. Jadi fi syari'i muzdahimah. Muzdahimah. Okey. Haza fi kalimat sahih wa ghairi sahih. Okey, tengok. Betul-betul perhatikan. Fi syari'i muzdahimah. Ini adalah tarakib na'ti. Tarakib na'ti. Tengok bahagian tarakib lah. Tarakib na'ti ada contoh ni. Okey, apabila muzdahimah ni adalah kata sifat. Apabila tengok sama tak dia punya dengan syari' tu? Okey, maka kita kena ingat kalau kata sifat adalah dalam keadaan mufrad muannas, maka yang depan tu mestilah dia jamak yang tidak berakal. Perhatikan pada tarakib nanti kembalikan. Tengok dalam buku teks. Okey, maka jawapannya kat sini maka kat sini perlu dibetulkan. Apa yang perlu dibetulkan adalah kataan syari' ni. Dia akan jadi apa? Fi syawari'in. Okey, barulah betul. Maka fi syawari'i al-muzdahimati. Okey. Maka berhati-hati pada kataan kata sifat yang mufrad mufrad muannas ataupun dia datang dalam keadaan jamak yang tidak berakal. Ingat, kalau jamak yang tidak berakal, maka secara automatik dia punya kata sifat mestilah mufrad muannas. Boleh faham? Okey. Setakat ni boleh faham tak? Okey. Kita masuk kepada yang kedua. Okey, untuk yang kedua, apabila kita nak tukar kepada hiya kepada huma dengan hunna, maka secara automatik yang ni masih kekal. Ini tak ada masalah lah. Yang ni kita kekalkan. Yang perlu ditukar adalah berkaitan dengan fi'il, iaitu perkataan tarkabu ni kita kena tukar. Okey, sebab soalan kadang tu ada juga yang didatangkan yang ini asal, maka didatangkan domir, maka pelajar akan kena tukarlah. Maka so dia apa yang perlu ditukar hanya perkataan tarkabu ni. Sebab hiya mestilah tarkabu kan. Kalau huma yarkabu. Okay, sekarang ni kita bincangkan berkaitan dengan huwa dengan hunna saja. Okey. Tengok hiya tarkabu, kalau huma jadi tarkaban. Ataupun yarkaban. Salah satulah. Sebab huma boleh muzakkar, boleh muannas. Okey. Hunna untuk jamak untuk perempuan. So jawapan dia adalah
yarkabna. Hunna yarkabna. Yarkabna. Boleh tak kita guna tarkabna? Okey, tarkabna adalah untuk jamak untuk perempuan juga, tapi masalahnya kita menggunakan domer hunna. Kalau tarkabna dia akan jadi domer antunna. Okey, ini adalah penerangan untuk perubahan dari sudut domer. Apabila berubah domer, maka fi'il ini akan ikut sebab kita bermula dengan jumlah ismiyah. Okey, kita masuk pada perkataan yang lain. Okey, saya masuk pada jumal yang lain, iaitu jumal hiya ta'buru jisra al-musyati fil madinah. Okey. Ini sama juga penerangannya berkaitan dengan tak nampak sini Okey, berkaitan dengan hiya, huma dengan hunna. Okey, hiya, huma dengan hunna. Okey, pelajar boleh rujuk kepada muka surat fi Wahid wa Samanun. Wahid wa Samanun fi Kitabul Madrasah. Tengok. Okey. Hiya ta'buru jisra al-musyati fil Madinah. Okey. Okay, hiya mesti dia punya domain dengan fi'il mesti sama sebab dia kita bermula dengan jumlah ismiyah. Maka hiya ta'buru, kalau huwa ya'buru, kalau huma ya'burani, hum ya'buruna. Okay, sekarang kita bincang untuk muka surat fi Wahid wa Samanun berkaitan dengan hiya, huma dengan hunna pada fil kitabah lughah Arabiyah fi sanah salisah. Okey. Hiya ta'buru jisra al-musyati. Okey, perhatikan. Okey, bermula dengan jumlah ismiyah maka dia akan jadi mubtada' khabar. So, kat sini fi'il fa'il iaitu hiya. Kat sini adalah tempat siapa? Tempat maf'ulun bih. Okey, tempat maf'ulun bih. Ingat maf'ulun bih sentiasa dalam keadaan mansub. Okey, tapi berhati-hati pada kalimat tarakib idafi. Kalau tarakib nanti tu kita samakan dia punya i'rab dia. Sama kalau yang tu fathah, yang belakang pun mesti fathah. Tapi bila datang dalam keadaan tarakib jisra musyati adalah tarakib idafi. Maka tarakib idafi yang ambil kira dia punya maf'ulun bih ni hanya pada jisra. Pada perkataan yang depan saja. Okey, musyati dalam keadaan majrur. Sebab kalimat tarakib idafi yang depan adalah mudhaf, yang kedua adalah mudhaf ilaih. Maka mudhaf ilaih kalimat yang kedua tu mesti dalam keadaan majrur. Dia tak boleh jadi duduk tempat dalam keadaan mansub. So hukum yang akan ambil hukum mansub ni adalah perkataan jisra, perkataan yang pertama, yang perkataan mudhaf tu. Boleh faham? Okey. Jisra musyati. Ini sebab tashkil fathah sebab dia adalah kalimah isim mufrad. Okey. So yang ni mansub ya. Di sini mansub. Okey, musyati adalah tarakib idafi, maka yang ni dalam ambil hukum mudhaf ilaih dia akan jadi hukum majrur dengan kasrah sebab dia adalah isim mufrad. Okey, fi madinati tashkil kasrah sebab ba'da huruf jar. Boleh? Dah senanglah sebab kita ada penerangan yang pertama tadi. Okey, kita kembali kepada huma dengan hunna. Okey. Perangai sebelum ni, kalau hiya ta'buru, kalau huma ta'burani. Jadi hunna ya'burna. Senang kan? Tu pelajar kena hafal dia punya tasrif fi'il yang fi'il mudhari' yang asal. So pelajar memang kena hafal fi'il mudhari' sebab apa? Daripada fi sanah ula, fi sanah saniyah, salisah memang menggunakan fi'il mudhari'. So pelajar kena hadam, iaitu berkaitan domir dengan fi'il. Memang saya tekankan supaya pelajar hafal terus kepada huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Apa begitu? Sebab apabila soalan macam ni akan keluar, so pelajar dah boleh tangkap dah. Okey, jawapannya kalau contoh huma mesti ta'burani ataupun huma ya'burani. So pelajar boleh hunna ya'burna. Okey, apabila pelajar hafal huwa huma hum akan menyukarkan pelajar terpaksa mula daripada atas sampai ke bawah. Okey, boleh? Okey, ini untuk jumlah yang kedua. Okey, kita masuk jumlah yang ketiga. Okey, kita sambung pada jumlah yang ketiga.
Okey, jumlah yang 3 ni adalah bermula dengan dia adalah jumlah fi'liyah. Sebab apa saya kata jumlah fi'liyah? Sebab kita bermula dengan kalimat fi'il. Apa nampak je kalimah fi'il, maka secara automatik dia adalah jumlah fi'liyah. Okey. Syarat yang jumlah fi'liyah adalah yang depan mestilah bermula dengan kata yang mufrad. Sama ada mufrad muzakkar ataupun mufrad muannas. Okey. Maka apabila kat sini tazhabu, okey, untuk jumlah fi'liyah. Okey, kalau apabila sini perempuan tazhabu, maka yang ni mestilah perempuan. Syarat dia itu je. Tazhabu fi'il yang muwazzafatani mustahidani mesti dalam keadaan perempuan. Okey, dia tak ada masalah untuk bahagian ni sini fi'il, sini fa'il. Fa'il ni tak ada masalah sama ada di nak mufrad, musanna ataupun jamak. Boleh. Sama ada fa'il ni dia nak sama ada dia nak mufrad ataupun musanna ataupun jamak, tak ada masalah. Sama ada mufrad muannas mufrad muannas, musanna muannas ataupun jamak muannas, tak ada masalah. Sama ada kita nak guna tazhabu muwazzafatu mujtahidatu pun boleh, ataupun tazhabu muwazzafatani mujtahidatani pun boleh, ataupun tazhabu muwazzafatas mujtahidas pun boleh. Yang syarat dia mestilah sama jantina. Dia punya bilangan tak ada masalah pada bahagian fa'il. Tapi bahagian fi'il mestilah mufrad. Okey, boleh? Sekarang kita bermula dengan mufrad muannas, maka secara automatik fa'il ni dalam keadaan muannas. Okey, itu perlu wajib kena tahulah, dia sama jantina. Bilangan dia tidak ada masalah sama ada mufrad, musanna ataupun jamak. Maka kenapa kita okey. Boleh? Fa'il dan mufrad, musanna ataupun jamak. Okey, maka kita akan jumpa yang pada awal jumlah fi'liyah sama ada untuk taf'alu ataupun yaf'alu. Sekarang tazhabu ataupun yazhabu sahaja. Okey, jadi kat sini perempuan, maka sini pun perempuan. Okey. Sini dalam keadaan mufrad muannas, ni dalam keadaan musanna muannas. Tak ada masalah. Dia punya jumlah yang sahih. Okey. Maka sini fi'il, sini fa'il. Fa'il ni akan hukum marfu'. Boleh? Hukum marfu'. Kita dah belajar bahagian marfu'. Okey, apabila marfu', kita tengok dia marfu' dengan apa? Dengan alif. Sekarang kita kena ingat marfu' kalau mufrad dhammah, kalau musanna dia dengan alif. So kena ingatlah, saya dah bagi dia punya jadual. So perhatikan balik. Okey, maka tazhabu muwazzafatani, maka dia ingat kalau untuk musanna dia marfu' dengan alif. Okey, kalau soalan dia letak okey, ni pun dua juga. Muwazzafataini ataupun mujtahidataini. Ni pun dalam keadaan dua. Sebab apa saya kata dua? Muwazzafataini, mujtahidataini. Dia dengan ya nun. Okey, ya nun pun dalam keadaan musanna tapi dalam keadaan mansub. Boleh tak kita letak tazhabu muwazzafataini mujtahidatani? Hadza ghairu sahih sebab kedudukan dia adalah perkataan ini duduk tempat fa'il dalam keadaan marfu'. Okey, boleh? Okey, maka tazhabu muwazzafatani mujtahidani, maka dia dengan alif sebab dia duduk tempat fa'il, marfu' dengan alif sebab dia adalah kalimat musanna. Okey. Okey, saya nak tanya sebab apa tazhabu ni tashkil dhammah? Okey, pandai-pandai kita letak dhammah. Okey, kalau apabila dia duduk depan sekali, maka yang di depannya tak ada perkataan amil nasab ataupun amil jazam, maka secara automatik fi'il ni akan tashkil dhammah dalam keadaan marfu'. Boleh? Okey. Ila idarati hafilah, ila idarah dengan bil hafilah. Okey. Sini tengok kalau tu pelajar takut nak nulis boleh tak Ustazah ada dua dhamir, tak ada masalah. Yang penting lepas dia mestilah kalimat isim. Ba'da huruf jar kalimat isim. Okey. Ila idarati mesti tasydid kasrah. Ini pun dalam keadaan kasrah sebab dia adalah majrur bikasrah sebab dia adalah isim mufrad. Okey, kalimat yang seterusnya. Okey, terus kepada jumlah yang keempat. Iaitu jumlah yang keempat bermula dengan jumlah fi'liyah. Sebab bermula dengan kalimat fi'il. Okey, tuhafizu dalam keadaan mufrad
untuk mufrad muannas. So dia punya jumlah mestilah berkaitan dengan muannas. Okey. Okey, tuhafizu tashkil dhammah macam tadilah, dia dalam keadaan marfu' sebab tidak ada amil nasab ataupun amil jazam. Contoh amil nasab apa? Masuk lan. Apa masuk lan kat sini maka akan berubah baris. Tapi dia sekarang dia tak ada. So maka sekarang dia akan tashkil dhammah. Okey. Jadi tuhafizu raqibatu sayyarati ala salamatihinna bilabsi ahzimah. Okey, tuhafizu raqibatu. Okey, sini fi'il, sini fa'il. Betul? Tuhafizu raqibatu. Okey, raqibat. Sini fi'il. Ini sayyarah, sayyarata. Kan? Okey. Okey. Ni dalam keadaan sini fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Sini fi'il, sini fa'il, sini maf'ulun bih. Okey, perhatikan sini fi'il, sini fa'il, sini dalam keadaan maf'ulun. Nampak? Nampak tak? Okey. Okey, jadi raqibah tu. Okay, saya terangkan tadi, ini tak ada masalah walaupun dalam keadaan mufrad yang fa'il tak ada masalah, sama ada dia nak mufrad musanna jamak boleh. Okey, raqibah tu. Sekarang perkataan raqibah tu jamak dan muannas. Okay, apabila jamak muannas, okay, tengok dia tashkil dhammah. Nampak tak dhammah dia ni? Dia tashkil dhammah. Okay, sebab apa dia tashkil dhammah? Sebab dia dalam keadaan marfu'. Sebab apa dia marfu'? Sebab fa'il. Fa'il dalam keadaan marfu'. Fa'il dalam keadaan marfu'. Sekarang marfu' dengan apa? Marfu' dengan dhammah. Sebab apa marfu' dhammah? Limaza marfu' bi dhammah? Sebab dia adalah jamak muannasah. Jamak muannasah ni. Okey. Okey, fa'il ingat dengan dhammah. Maka apabila cikgu letak tuhafizu raqibati ataupun tuhafizu raqibata, ada tak? Raqibata ada tak? Raqibata memang salah sangat. Sebab dalam keadaan marfu' dengan dhammah, jamak muannas salim apabila marfu' dengan dhammah, masuk dengan kasrah, majrur pun dengan keadaan kasrah. Kalau fathah tu memang hazza ghairu sahih jiddan lah. Memang salah betul lah. Okey, saya letak takkid kasrah fathah sebab dia duduk tempat maf'ulun bi ala salamatihinna. Okey, saya nak tekan pada sini. Kataan salamatihinna. Okey. Okey. Tengok dia kata tuhafizu raqibatu sayyarah. Dia menjaga apa ni? Penumpang keretanya atas keselamatan. Okey, hunna ni kembali pada sini. Salamatuhunna bilabsi ahzimah. Mana ahzimah? Kita pakai tu ahzimah. Okey. Maka secara automatik kat sini mestilah salamatihin hinna, sebab hinna ni kembali kepada raqibat. Apabila cikgu dalam soalan buat salama tuha ke ataupun salamatu huma ke, hazza ghairu sahih. Sebab ha ni, huma ni ataupun hu ke, salamatuhu ke, maka kalau ha mesti kepada mufrad muannas. Kalau saya kata tuhafizu raqibah, boleh ha. Kalau salamatuhuma, saya kata raqibani ataupun raqibata ni. Okay, dua ataupun dua untuk muzakkar atau dua untuk perempuan. Maka salamatihinna hazza sahih, hazza ghairu sahih. Bilabsi ba'da huruf jar tasydid kasrah. Okey, ahzimah dalam keadaan kasrah. Okey, jumlah yang seterusnya. Okey, jumlah yang last, itu jumlah yang kelima. Tajawwalu saihatu masruratu fi asimati bisayyarah. Okey, tajawwalu dalam keadaan ini adalah jumlah fi'liyah. Okey, tajawwalu tiga-tiga berkaitan dengan perempuan ya. Sebab saya mengikut pada dia punya dalam konteks lah. Fi sawfa salasa wa samanun. Dia boleh rujuk lah. Okey, tajawwalu as-sayyahatu masruratu fi asimah bisayyarah. Tajawwalu. Okey. Apabila soalan keluar kepada perkataan yatajawwalu. Yatajawwalu. Hazza sahih. Contoh saya letak yatajawwalu as-saihatu masruratu. Okey, salah lah. Hazza ghairu sahih. Limaza? Sebab dia punya fa'il dalam keadaan muannas. Ini
fa'il. Okey, dalam keadaan tarakib na'ti. Okey. Tajawalu. Okey, tajawalu. Kalau yatajalu hadza ghairu sahih, kita guna mesti tajawalu. Walaupun yatajawalu tu dalam keadaan mufrad juga, kan kita kena kata apabila jumlah fi'il dia mesti dalam mufrad. Maka kita tengoklah fa'il dia sama ada dia tu muannas ataupun muzakkar. Bahawa fa'il tak ada masalah, dia boleh menerima kepada mufrad, musanna ataupun jamak. Yang penting sama jantina. Okey, jadi tajawalu as-saihatu masruratu. Okey. Ataupun soalan dia mengelirukan, dia buat as-saiha. Okey, as-saihata. Dia tukar ni kepada as-saihata. Kan? Sebab kesalahan ni boleh merujuk kepada tashkil huruf ataupun i'rab. So pelajar kena perhatikan kalimah by kalimah. Okey. Tajawala as-saihatu masruratu. Mesti dalam tashkil dhammah sebab dia duduk tempat fa'il. Sebab dia duduk tempat fa'il. Sebab as-saihatu masruratu tempat fa'il. Ni semua ni dalam keadaan fa'il. As-saihatu masrur, maka dalam keadaan marfu'. Okey, dan marfu' dengan apa? Sebab marfu' dengan dhammah sebab dia adalah jamak muannasah salim. Ingat, marfu' jamak muannasah salim marfu' dengan dhammah. Okey, jadi yang ni pun tasydid dhammah, yang ni pun tasydid dhammah sebab dia adalah kata sifat kepada as-saihatu. Okey, maka perhatikan juga kata masrura tu. Okey, apabila kat sini dalam keadaan jamak untuk perempuan, maka kat sini mestilah masrurat. Jangan saksikan cikgu buat masrurani. Dia ditukar kepada masrura ni. Maka hadza ghairu sahih. Mestilah as-saihatu masruratu. Masruratu mesti dalam keadaan tarakib na'ti. Maka kerjasama yang benda yang diikut, orang yang diikut. Okey, fi asima bis sayyarah. Dia pastikan dia tashkil kasrah sebab dia ba'da huruf jar. Okey. Untuk poin yang paling penting untuk jumlah ismiyah ataupun jumlah fa'iliyah, perhatikan dia punya kalimat dari sudut tashkil ataupun perubahan huruf ataupun i'rab. Tengok dia duduk kedudukan mana. Sama ada dia kalau duduk kedudukan fa'il, maka dia dalam keadaan marfu'. Kalau dia dalam keadaan mubtada' juga dalam keadaan marfu'. Ataupun kalau dia duduk tempat maf'ulun bih dalam keadaan mansub. So pelajar kena tahu kedudukan kalimah tu duduk di mana. Maka kena perhatikan dari tashkil huruf ataupun perubahan daripada seluruh i'rab. Okey, saya harap penerangan saya ni membantu untuk pelajar menjawab soalan yang diberikan. So tolong perhatikan kalimah by kalimat. Saya takut nanti terlepas pandang. So kita nak tahu jawapan lebih tepat. So pelajar kena mahir dalam i'rab, iaitu dari bahagian marfu', mansub, makhfud dengan majzum. Okey, hadza fi muhadarah fi nahwu, yumkin fi musa'adah fi mahiru fi lugha arabiyah insya-Allah. Okey, setakat itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.